Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Majlis yang ke-17, tidak perlu heboh dalam perkara rezeki. Telah berbicara Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu di madrasahnya pada pagi Jumaat 14 Zulqa'dah tahun 545 Hijriah sebagaimana berikut. Serahkan dirimu kepada Allah, nescaya engkau akan selamat. Jangan fikirkan sangat dengan rezekimu itu, kerana tuntutan rezeki itu buat dirimu lebih berat daripada tuntutanmu kepadanya. Jadi jika engkau dapat rezeki hari ini, jangan fikirkan tentang rezeki hari esok, sebagaimana engkau sudah tidak diendahkan lagi hari semalam yang telah berlalu. Jadi hari besok engkau masih belum tahu apakah rezeki itu akan sampai kepadamu ataupun tidak. Sibukkan dirimu dengan hari ini. Dan jika engkau kenal Allah Azza wa Jalla, nescaya engkau akan sibukkan dirimu dengan Allah daripada menuntut rezekimu. Jika engkau sudah kenal Allah Azza wa Jalla, agak mudah perkara ini akan menahanmu dari meminta kepadanya. Sebab siapa yang kenal Allah Ta'ala akan keluh lisannya. Orang arif billah sentiasa bisu lisannya bila berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, sehingga dia kembalikannya untuk bekerja kerana masalah manusia. Bila dia sudah kembalikannya kepada mereka, barulah kebisuan lisannya dipulihkan oleh Allah, sehingga orang itu dapat berbicara semula kepada manusia. Nabi Musa AS ketika dia menjadi pengembala kambing, lisannya agak berat untuk mengatakan sesuatu dan selalu tergagap-gagap. Bila Allah Azza wa Jalla hendak kembalikannya kepada manusia, diilhamkan Musa AS untuk memohon pembetulan lisannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bukakan buhul, yakni simpulan di lisanku, di lidahku, supaya mereka senang memahami percakapanku. Seolah-olah Musa AS berkata, dahulu bila aku di kampung, ketika aku mengembala kambing, aku tidak perlu kepada lidahku untuk dibetulkan. Sekarang aku sudah ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada manusia dan berbicara kepada mereka. Maka aku perlu kepada lisan yang fasih. Lalu Allah menghilangkan buhul yang berada di lisannya. Musa AS pada masa kecilnya dapat berbicara dengan 90 kalimah yang jelas, fasih dan dapat difahami orang. Padahal anak-anak kecil yang lain hanya dapat berbicara beberapa kalimah sahaja. Dia sangat ingin berbicara banyak di hadapan Firaun dan isterinya, Asia. Padahal masanya belum tiba lagi. Sebab itulah Allah takdirkan dia menelan bara sehingga bara itu telah mengeluhkan lisannya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, persoalan yang dibicarakan ialah tentang rezeki. Ramai manusia, bahkan kebanyakan manusia, bila berbicara tentang rezeki, mereka amat bimbang rezeki mereka. Walaupun sudah berada di mulut mereka, mereka bimbang rezeki yang akan datang. Walau sudah berada pada simpanan mereka, masih mereka bimbang bagaimana rezeki esok hari. Walau mereka punya segala kehidupan,
segala yang mereka perlu dan inginkan, mereka masih berfikir tentang apa yang mereka belum perolehi. Begitu manusia dengan tekanan mereka memikirkan tentang rezeki. Kata Syekh, jangan kamu merasa berat berfikir tentang rezeki. Kerana sebenarnya tuntutan rezeki kepada kamu lebih berat daripada keinginan kamu mencari rezeki. Maksudnya apa? Tentang kita memang selalu berfikir macam mana nak dapat rezeki. Macam mana nak dapat banyak. Macam mana nak rezeki ini memenuhi keperluan kita sehingga kita boleh rehat panjang. Bahkan biar keturunan kita juga rehat. Manusia berusaha mencari rezeki, yang menipu, yang sanggup tak tidur malam, yang sanggup mengerahkan semua tenaga, yang sanggup membahayakan nyawa, yang sanggup bergaduh, berbalah untuk mendapat namanya rezeki. Yang kejar jawatan sebab nak dapat rezeki. Bukan jawatan itu keutamaan, tetapi semuanya persoalan rezeki. Nak sesuatu. Kata Syekh, bimbang kamu pada keinginan kamu untuk mendapat rezeki. Kamu lupa bahawa tuntutan rezeki kepada kamu lebih berat daripada tuntutan kamu pada rezeki. Maksudnya, bila kita dapat duit, bila kita dapat rezeki, Allah akan tanya kita. Tak dapat, Tuhan tak tanya. Bila dapat saja Allah tanya apa kamu buat, apa kamu buat, apa kamu buat. Apa yang kamu lakukan. Kan itu disebut di antara 4 soalan yang ditanda pada hari kiamat kelak. Kita akan ditanya. Kita tak boleh bergerak sehingga ditanya dengan soalan ini. Antaranya wa'an malihi. Ditanya tentang rezekinya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Daripada mana dia dapat. Dan bagaimana dia belanjakan. Artinya, ada hukum hakam berkait cara memperoleh rezeki. Rezeki itu memang ada. Cara awak ambil macam mana. Beradab ke tak beradab. Langgar hukum ke atau sebagainya. Kemudian bagaimana kita belanjakan balik. Kita rasa macam berat untuk menuntut rezeki. Susah macam-macam kaedah, kerana, prosedur dan sebagainya. Tetapi rezeki akan tuntut pula kita. Bila akhirat kelak. Kita tuntut rezeki di dunia. Cari sana, cari sini. Simpang sana, simpang sini. Akhirat kelak rezeki itu akan tuntut pula kita. Apa yang kita lakukan. Setiap harta, setiap sen akan dihisap. Halaluha hisab. Wa haramuha azab. Yang halal akan dihisap. Yang haram akan diazab. Hisab yang tempoh menunggu. Kena tunggu untuk ditanya. Dan Syekh Abdul Qadir nak soalan nak ajar kita. Daripada kita fikir pening macam mana nak dapat rezeki, kita juga patut lebih pening bagaimana nanti rezeki itu akan bertanya pada kita. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita buat. Kerana setiapnya ada hisab. Setiapnya ada pahala atau dosa. Ada ganjaran atau azab. Maka tuntutan itu lebih besar. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, sepatutnya tentang rezeki kamu tak perlu endahkan sangat. Sebagaimana kamu tak pernah endahkan apa yang berlaku semalam. Contoh bila kita melepasi semalam. Dan ni hari ni. Apakah kita banyak berfikir tentang semalam? Semalam 24 jam. Sama macam hari ni 24 jam. Apakah kita fikir sama bagaimana hari ni? Jawapannya tidak. Yang semalam kita cuma ingat sikit-sikit je. Kejadian semalam. Kita makan banyak dan sebagainya. Cuma ingat sikit-sikit. Hari ni kita disibukkan urusan hari ni. Baik. Begitu cara rezeki. Maksudnya. Jangan duk fikir rezeki terlalu melampau. Kerana sebagaimana kamu tak fikir tentang semalam, tahun lepas. Kalau hari ni kita dah umur 50-an, 60-an. Apakah kita fikir tentang dulu-dulu. Tahun-tahun dulu umur 20-an, 30-an. Tak fikir. Kalau fikir pun sikit-sikit je. Ada hal tertentu sahaja. Demikian juga tentang rezeki. Kan rezeki ini, tuan-tuan sekalian, Allah telah menamakan dirinya sebagai Razzaq. Inna Allaha huwar Razzaq sul quwwatil matin. Allah tak namakan dirinya sebagai Ar-Razik. Ar-Razik yang memberi rezeki. Ar-Razzaq yang paling banyak membagi rezeki. Antara nama Allah ialah Ar-Razzaq. Huwar Razzaq. Bukan nama Allah tu Razik. Razik yakni yang beri rezeki. Razikun.
Maknanya sikit je bagi rezeki. Allah ni Ar-Razzaq. Dan rezeki Allah ini ada rahsia. Contoh kalau kita himpunkan semua manusia. Orang kaya, orang ada pangkat, orang miskin, orang fakir. Kumpul semua. Kalau sekiranya kita campur tolak bahagi darab, rezeki mereka sama. Macam mana ni jutawan? Ini fakiran. Ini miskin wang. Ini raja, ini sekian. Kumpul dia, kemudian kita hitung rezeki. Agian rezeki sama. Yang ni duit banyak, anak sikit. Yang ni duit sikit, anak banyak. Bukankah sama rezeki agian? Yang ni duit banyak, sihat sikit. Yang ni duit kurang, sihat banyak. Bila kita, sebab rezeki itu bukan cerita duit saja. Pada semua perkara. Kalau kita tanya, pasti yang ni ada kekurangan dia, yang ni ada kekurangan dia, yang ni ada kelebihan dia, yang ni ada kelebihan. Dengan bahasa mudah, semua ada kelebihan, semua ada kekurangan. Bagi orang kaya seorang, dia ni boleh beli semua benda, tapi dia tak boleh makan semua benda. Dia boleh beli benda tu, beli ni tak boleh. Ni gaul, ni darah tinggi, ni kecil mana tak boleh. Orang miskin pula dia tak boleh beli semua, tapi dia boleh makan semua. Akhirnya orang kaya tukang beli, orang miskin tukang makan. Kan sama rezeki. Begitu kita lihat dia punya aturannya. Baik orang kaya mampu beli kereta, tapi dia tak mampu jadi driver. Dia tak mampu bawa. Akhirnya dia upah driver. Driver bawa kereta dia semua. Orang mampu, orang kaya ni buat rumah besar-besar. Tapi dia tak mampu untuk raung semua rumah dia. Yang raung semua rumah dia bibik dia. Bibik dia raung semua. Tengok TV 60 inci pun bibik dia. Dia cuma tukang beli. Artinya kalau kita kumpulkan semua makhluk Allah, lalu kita lihat lebih kurang, akhirnya kita nampak sama. Sama. Kita tengok tuan-tuan adik-beradik tuan-tuan. Adik-beradik, kita adik-beradik. Kita senang sikit lah pada adik-beradik lain. Tapi dia ada senang lain. Kita ada takut benda tu, takut benda ni. Dia tenang. Kita setiap kali akhir tahun ataupun setiap tahun ada benda kita bimbang. Roadtax-nya bimbang. Lagi apa bimbang insuranya, bimbang LSTN-nya. Dia tak bimbang apa-apa. Sebab dia tak ada benda nak sambung. Sebab roadtax pun tak sambung. Relax je. Dia tak sama lesen pun dia relax. Dia tak lesen pun dia relax. Dia berikan ketenangan pada dia. Kita tuan-tuan lesen mati 2 hari. Ni, kelang kabut ni. Takut. Sebab tak biasa lesen mati. Takut. Dia lesen ni memang tak ada. Daripada dulu sampai sekarang tak ada. Dia tenang. Allah beri dia tenang. Yang ni dia berikan rasa takut. Kita naik kereta, roadtax mati, dah takut. Dia naik kereta, roadtax pun tak ada. Dia tenang. Itu dia beri ketenangan di situ. Itu juga agian rezeki. Sifat qanaah. Yang ni dapat sikit tapi rasa cukup. Ini qanaah. Yang ni dapat banyak tapi rasa tak cukup. Maka dia hilangkan qanaah. Jadi semua dapat benda yang sama. Sebab itu kata ulama, jangan kamu bimbang. Selagi mana ajal kamu masih ada, yang usia kamu masih ada, rezeki kamu tetap ada. Dan macam mana pun kita, nama manusia, akan ada rezeki kita. Sumber rezeki ni ada 2. Yang pertama dari langit, yang kedua dari bumi. Kalau tuan-tuan tak dapat dari bumi ini, akan turun dari langit. Kalau tuan-tuan tak dapat dari langit, Allah keluarkan daripada bumi. Sebab itu Allah sebut dalam Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami buka rezeki dari langit dan dari bumi. Kita ada rezeki dari langit, kita ada rezeki dari bumi. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki yang telah dicatatkan. Dan apa yang telah dijanjikan pada kamu di bumi ini, semuanya ada. Kan itu bila manusia duk pening tentang rezeki, Allah pun cerita dalam Quran. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 60. Firman Allah Ta'ala, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Banyak binatang-binatang dia tak boleh cari sendiri rezeki. Tapi Allah beri rezeki pada dia dan sebagaimana Allah beri rezeki pada kamu. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah dengar. Bila Allah kait bilik sifat rezeki, sifat Allah tu dengar dan ditahu. Dia dengar setiap rintihan orang kelaparan. Setiap rintihan orang yang memohon rezeki. Dan dia melihat keadaan orang tu.
Bila sifat Allah, Allah sebut dengar dan lihat, ini sifat prihatin. Kalau kita cerita tentang kawan-kawan kita susah, saya dengar awak susah, saya dengar dapat kat telinga saya. Dan kita pun pergi tengok keadaan dia. Allah bila kait dengan rezeki, Allah itu mendengar setiap rintihan doa hamba-Nya, dan Allah itu melihat. Dengar dan melihat menandakan bagaimana kesempurnaan zat Allah Ta'ala dalam menjamin rezeki. Sebab bila seorang tak ada rezeki, dia akan mengeluh, ya Allah, ya Allah. Maka Allah mendengar. Dan Allah melihat keadaanmu. Maka bila Allah sebut ada binatang, dia tak dapat cari rezeki sendiri. Tuan-tuan, anak burung lemah, duduk dalam sarang. Boleh tak cari rezeki sendiri? Tak boleh. Mak dia terbang, beribu batu mungkin, beratus batu, cari makanan sumbat. Sampai dia besar. Allah hadirkan makanan tadi. Ni anak burung atas pokok 100 kaki, anak burung elang 100 kaki atas. Dia kalau jatuh mati. Maka Allah ilhamkan ibunya, ayahnya bergilir cari rezeki, beri makan. Sehingga dia kuat dan dia terbang. Demikian Allah tunjuk bagaimana perjalanan rezeki supaya kita tak bimbang apa-apa. Bagaimana kita hidup, ada jaminan. Bila kita mati, berhenti rezeki kita. Walaupun dia kaya macam mana, bila dia mati, setitik air pun tak masuk. Kenapa? Waktu rezekinya sudah tamat. Kerana itu Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Apa saja makhluk yang ada atas muka bumi ini, Allah bagi rezeki. Apa saja makhluk, manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Bayangkan tumbuh-tumbuhan, kadang-kadang kita tak siram, dan rezeki dia besar juga pokok tu. Ada pokok kita siram, kita baja, dan memang ajar dia, mati dia. Kenapa? Allah jamin rezeki. Rezeki itu tamat dengan ajal. Mati habis. Siapa pun dia. Tak ada orang nama raja bila mati rezeki dia jalan lagi. Dah mati dia makan lagi Ustaz. Suap lagi nasi 3 pinggang. Tak ada. Perjalanan rezeki tamat dengan perjalanan usia kita. Kerana itu jangan terlalu bimbangkan rezeki. Tapi bimbanglah tuntutan rezeki. Setiap kali kita dapat rezeki, ada tuntutan. Zakatnya, sedekahnya, soal jawabnya, hukum hakam yang berkait dengan rezeki. Itu yang kita patut bimbang. Itu disebut dalam hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman, Li alaika faridah, walaka alaya rizqa. Fa in khalaftani fi faridati, lam ukhalifka fi rizqika. Aku yang menciptakan kamu, kata Allah. Aku ciptakan kamu. Bila kamu mentaatiku, kewajibanmu mentaati aku. Dan hak aku padamu ialah beri rezeki pada kamu. Tetapi kalau sekiranya kamu tidak mentaatiku, aku tidak sekali-kali akan mengurangkan rezeki. Aku bagi rezeki juga. Kalau ikut kaedah asal, kata Allah, kewajipan kamu, laksanakan perintah aku. Maka hak aku ke atas kamu, aku bagi rezeki. Tetapi kalau kamu tidak melaksanakan perintahku, aku tetap akan memberi rezeki padamu. Kita lihat sifat Allah pemurah. Walaupun orang ni tak dengar kata Allah, Allah bagi rezeki juga. Allah bagi rezeki. Cuma bila dia derhaka pada Allah, Allah hilangkan keberkatan rezeki. Rezeki bagi, dia makan bagi juga 3 pinggan. Tak semayang 3 pinggan makan nasi. Tapi keberkatan rezeki itu menjadi persoalan yang berikutnya. Bagaimana keberkatan rezeki? Siap rezeki menghasilkan pahala. Maka keberkatan rezeki. Dan bagaimana tarik keberkatan rezeki? Siap rezeki itu jadi azab, sengsara dan jadi dosa. Dia ahli maksiat dengan rezekinya, dia makin mencabar Allah, dia makin sombong dengan Allah SWT. Maka dia tak mencatat dosa setiap hari. Orang yang dia berkati rezeki, dia dapat pahala setiap hari. Dia beri makan pada isteri dia, dapat rezeki. Isteri masak untuk suami, dapat pahalanya. Dia beri makan pada anak-anaknya, dapat pahalanya. Kata Nabi SAW, suapan pada isteri kamu juga sedekah. Yang ini pahala. Apa pun diberi kepada makhluk Allah, maka dia dicatatkan pahala. Ini rezeki berkat. Rezeki berkat yang pertama, siap rezekinya membuahkan pahala. Berkat yang kedua, setiap rezekinya mendekatkan dirinya pada Allah. Berkat yang ketiga, setiap rezekinya menenangkan dia.
Ada orang dapat banyak tak tenang sebab tak ada berkat. Bila seorang tu dapat rezeki, walau tak banyak atau banyak sekalipun, bukan nilai tak banyak atau banyak, nilai keberkahannya tenang. Alhamdulillah saya ada duit, saya tenang ini. Ada orang dah simpan juta-juta dalam bank, beli saham pula juta-juta, ada aset pula juta-juta, dia masih susah hati. Susahlah, takut. Takutlah akan datang macam mana. Maka semuanya telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tetapi bila PBB dibuat satu persidangan penduduk, mereka berfikir tentang bagaimana sumber rezeki akan datang. Teruk ni sumber rezeki akan datang. Mereka katakan bahawa dengan teknologi yang ada, dengan penciptaan robot dan sebagainya, 50% manusia akan kehilangan pekerjaan. Dengan kata lain, hilang rezeki, kata mereka lah. Sebab bila ada mesin, adanya robot, adanya sekian, berarti tenaga manusia mula kurang digunakan, dikilang. Biasa guna 2,000 pekerja, dia orang ambil satu mesin, dia orang ambil satu robot dan sebagainya, dia perlukan 500 pekerja. Habis 1,500 ni nak kerja apa? Sehingga mereka mengatakan tahun 2050 ada 50 jenis pekerjaan utama akan hilang. Antara hari ni pekerjaan yang hilang, pilot hilang, kapal terbang tak naik, hilang. Dan pekerjaan pramugara hilang. Itu belum sampai 2050. Ini jangkaan mereka. Mereka buat satu statistik tentang jumlah manusia pada tahun 2100. Sekarang 2021, 2100 akan mencecah 10 bilion. 10.7 bilion. Mereka tunjuk carta negara paling akan ramai penduduk dunia. Pertama ialah India. Yang kedua ialah China. Yang ketiga ialah Nigeria. Antara negara yang akan ramai. Malaysia tak masuk senarai lagi. Yang ramai, yang sampai cecah bilion. Nigeria akan mencecah pada 2100 sebanyak 700 juta. Yang naik. Beberapa buah negara Afrika dominan tentang jumlah yang ramai. Mereka duk fikir negara Afrika orang banyak macam mana. Kerjaan sana tak ada. Kurang rezeki. Jumpa semua kuru-kuru slim semua. Kalau tuan-tuan nak slim, duduk Afrika slim terus. Bumi slim. Tak perlu nak fikir panjang-panjang. Memang tidur 4 hari kat Afrika, bangun slim. Jadi mereka fikir macam mana 2100 dengan penduduk 10.7 bilion atau lebih pada itu. Lalu mereka catat kadar ke naiknya negara-negara miskin penduduknya mendadak. Mesir yang kalau hari ini 100 juta dijangka 200 juta. 212 juta. Indonesia dijangka mencecah sehingga 414 juta. 414 juta. Negara Angola akan naik sampai 500 juta. Ini Afrika. Negara Niger juga akan naik sampai hampir dekat 500 juta. Mendadak. Tentang berapa pun bilion manusia naik. Bila saya kata PBB tadi buat mesyuarat, kita nak kurangkan penduduk. Untuk kurangkan penduduk, kena jangan kahwin. Sebab kahwinlah menyebabkan penduduk ramai. Sebab bila kahwin, keinginan nak anak. Kalau tak kahwin, tak ada fikir nak anak. Jadi kita galakkan seks bebas ini. Bila mereka cadangkan masalah penduduk, mereka buat satu kita katakan mesyuarat ini di Kairo, Mesir. Maka dibantah oleh semua ahli agama Islam, Syekhul Azhar, melalui institusi Al-Azhar yang terbesar, diikuti dengan golongan Katolik, Protestan dan juga semua badan-badan agama. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Asas bila kita cerita tentang agama itu sendiri ialah berkeyakinan Allah memberi rezeki. Itu asas. Itu di situ kita katakan unik. Agama ni adalah akidah, keyakinan yang bagi rezeki Allah. Kalaupun semua manusia menghalang, kalau rezeki itu sampai, maka dia sampai. Kalau semua pun manusia cuba bagi, tapi kalau Allah Ta'ala halang, dia tak akan sampai. Maka keyakinan orang Islam lagi kuat. Kita telah diajar, diberitahu oleh Nabi SAW, bila janin itu sempurna dalam perut, maka datang malaikat tulis rezekinya. Telah ditulis. Lahir telah dituliskan rezeki dia. Terus dapat baju.
Yang ni bagi baju, ni bagi baju, dah satu almari dah. Budak ni tak tahu apa lagi, baju dia dah ada satu almari. Puting susu dia dah ada kat 30 puting susu. Orang bagi hadiah ni, ya rezeki dia. Tuan-tuan, kenapa kita cenderung bila orang baru lahir anak, kita nak bagi dia macam-macam? Dan kenapa kita cenderung bila orang kahwin, kita nak bagi hadiah? Kahwin je, kena bagi hadiah ni. Sebagai sesuatu seolah-olah ini deposit rezeki Allah pada dia. Jangan bimbang. Kan kalau kita kahwin kan dapat hadiah. Ke tuan-tuan tak dapat hadiah? Kalau tak dapat hadiah, kahwin lagi. Mungkin dapat hadiah. Artinya bila kita kahwin, orang cenderung bagi hadiah. Bila kita kahwin waktu kita belajar dulu, ramai orang bagi satu kereta hadiah. Yang ni bagi blender, yang ni bagi kita katakan kain selimut. Yang seorang tu bagi bawang. Satu kotak letak bawang putih, bawang merah, gula. Nak suruh berat lagi letak batu belok dalam tu satu lagi. Jadi berat. Apa benda lah hadiah berat. Ada gula, garam, bawang, lepas tu ada batu seketul tu. Saja main-main. Yang ni baru kahwin, dia dah bagi hadiah puting susu. Beranak pun lagi dah bagi. Baju baby sekali. Bila orang baru lahir, orang baru kahwin, kenapa manusia cenderung beri hadiah? Dan bila orang sambut hari jadi lah, siapa yang sambut hari jadi, orang cenderung beri hadiah. Nak beritahu rezeki kamu tetap ada. Kamu tak payah bimbang apa-apa. Tapi bukan janganlah tuan-tuan sambut hari jadi setiap hari pula. Nah, hadiah Ustaz ni macam boleh buat income ni. Sambut hari jadi setiap hari lah. Hari ni sambut jadi, esok sambut. Tak mungkin. Tapi setiap perubahan umur kita, setiap berlaku kelahiran, setiap kali kita nak membina keluarga, manusia mula cenderung beri hadiah, seolah-olah ini deposit dari Allah. Jangan bimbang, rezeki kamu jalan. Kahwin je. Kamu kahwin, rezeki kamu jalan. Semua cenderung kahwin untuk diberi hadiah. Jadi jangan pening sangat fikir rezeki tu. Jangan terlalu pening. Fikir tentang tuntutan rezeki. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, kalau kamu kenal Allah, nescaya kamu tak fikir rezeki kamu. Tetapi kamu sibuk bagaimana nak mendekati Allah. Tetapi bila kita kenal Allah, kita tak akan ambil kutik rezeki macam kutik siput tepi jalan atau kutik kerang. Kerana kita akan pilih. Ini yang halal saya ambil. Ini syubhat saya tak nak ambil. Ini haram saya tolak. Ini rasuah. Ini penipuan. Saya tak akan ambil. Saya tak akan kaya dengan benda haram. Kenapa? Sebab kita kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, dia tahu rezeki ini benda yang enteng mudah. Sebab tu dia boleh pilih-pilih. Orang tak kenal Allah, dia ambil semua. Halal ambil, haram ambil, syubhat ambil, anak yatim punya dia ambil. Orang miskin pun dia ambil. Ditipu orang tu, ditipu, semua ditipu. Sebab apa? Dia tak kenal Allah, dia tak yakin pada Allah. Makin tinggi keyakinan seorang pada Allah, bukan lagi persoalan halal haram yang menjadi fikirannya, juga persoalan apakah ini akan mengganggu ingatannya pada Allah. Tentang standard kita bila ada iman, halal haram. Tapi bila kita makin dekat dengan Allah, bukan cerita halal haram lagi. Yang ni boleh dekat dengan Allah atau jauh. Walau dia halal, kalau dia menyebabkan saya tak boleh solat berjemaah, saya tak boleh menuntut ilmu, saya tak boleh buat komitmen yang lebih utama di sudut agama saya tak akan ambil. Kau tak ambil lah bagus ni, berniaga lah sampai maghrib. Awak punya kedai ni untuk, tak boleh, saya tutup pukul 6. Sebab apa? Ni lepas pukul 6 saya nak siap-siap nak pergi kuliah. Saya siap-siap untuk hak masa keluarga saya pula. Sebab untuk masa untuk mak ayah saya pula. Masa untuk sekian-sekian. Dia tahu walaupun dia boleh cari banyak. Ada orang dia tak nak. Dia konsep dia 7-Eleven. Tentang konsep kedai 24 jam ini sebenarnya merosakkan kehidupan manusia. Kerana manusia Allah jadikan mereka perlukan rehat. Bila orang nak cari rezeki 24 jam, dia melakukan kesilapan besar. Kenapa? Hubungan dengan Allah pertama terjejas. Dan hubungan dengan orang sekeliling juga terjejas. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan kita ada waktu solat kita, ada waktu haji, ada waktu umrah. Allah jadikan ada waktu sakit kita. Allah jadikan wabak-wabak dan juga pandemik supaya kita ada masa rehat. Tak nak kerja je dia. Nak kerja. Tentang kerja melampau juga tidak dibenarkan oleh Islam. Melampau. Ada waktu kena rehat. Mesti rehat. Allah jadikan siang dan malam ada rehatnya. Bila Allah Ta'ala menyatakan tentang siang, waja'anna al-laila libasa waja'anna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam untuk rehat. Siang untuk kamu cari rezeki. Allah sengaja gelapkan malam. Tapi kita cerahkan malam.
Gelapkan malam supaya rehat. Kan itu ahli kesihatan ataupun ketika pakar perubatan sepakat. Manusia kalau tidur dalam gelap, lebih mendapat kelihatan berbanding tidur dalam cerah. Maksudnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidur buka lampu, ialah takut hantu. Saat dia kecil sampai besar takut hantu. Sampai ketua tidur buka lampu, dia tak dapat kelihatan yang sempurna. Kulit-kulit dia tadi, dia terangsang dengan cahaya. Jadi kurang rehatnya. Nak betul-betul rehat, tutup lampu, lalu kita pun gelap. Okey. Sebab tu bila kita nak rehat, kita kena tutup mata. Kenapa? Biar gelap. Tutup mata, gelap. Bila gelap, kita pun boleh rehat. Tutup mata, campur tutup lampu, terus gelap. Untuk apa? Rehat. Hikmah Allah jadikan malam gelap. Bukan saja-saja Allah jadikan malam tu gelap. Sebab macam saya katakan, seorang tak akan dapat kelihatan sempurna kalau dia tak tidur dan gelap. Kalau tidur dan cerah. Sebab tu konsep hotel, dijadikan kita gelap je. Tuan-tuan tutup je langsir. Jangan buka lampu, memang gelap. Siang dan malam mula sama, gelap. Gelap. Konsep dia rehat. Boleh tidur. Allah jadikan secara semula jadi. Bila kita tambah gelap, lain macam pula. Itu gelap masa depan pula. Gelap yang semula jadi, yang saya katakan proses alam tadi. Malam gelap, siang cerah. Ke siang awak cari rezeki. Malam ke rehat. Sama isteri, sama anak-anak rehat. Anak-anak ajar tidur, tutup lampu, rehat. Bagi dapat kelihatan sebenar, cukup tidur mereka. Tetapi kalau saya katakan orang yang dekat dengan Allah, dia bukan cerita rezeki tadi halal atau haram. Itu adalah ukuran orang beriman biasa. Tetapi harta mana yang melalaikan dari Allah, dia tak nak. Pangkat mana yang boleh lalaikan dia dari Allah, dia tak nak. Kalau dengan pangkat ni dia sombong, dia tak nak. Bukan sedikit orang-orang soleh menolak jawatan. Bila salah seorang khalifah kerajaan Umayyah, namanya Muawiyah bin Yazid. Dia selepas Muawiyah, Yazid. Lepas Yazid, anak pada Yazid nama Muawiyah. Muawiyah. Dia ni orang-orang ahli agama. Bila tahu dilantik menjadi khalifah ganti ayah di Yazid, dia terus kurun dalam bilik. Tak keluar-keluar. Sampai dia mati. Tak nak keluar. Dia tak nak jadi khalifah. Dia takut itu mengganggu hubungannya dengan Allah. Sebab dia ni orang baik. Ayah dia lain sikit. Ayah dia jenis tekan-tekan agak brutal sikit. Muawiyah memilih walau dilantik, dia pecat diri dia. Tapi sistem negara hari itu, seorang tak boleh pecat diri dia. Tak boleh. Sebab bila dilantik, dia wajib terima. Maka dia mengambil sikap, menjauhkan diri dari jawatan, masuk bilik kurung. Sehingga dia dimatikan oleh Allah Ta'ala. Mungkin dia doa biar Allah matikan dia. Kerana dia tahu kalau benda ni boleh melalaikan dia, dia tak nak. Kan itu kita lihat, bila seorang benar-benar nak jadi pemimpin, kalau dengan memimpin dia boleh satukan umat, dengan memimpin dia boleh beri kebaikan pada dunia dan akhiratnya, maka dia sanggup. Tidak, saya saja nak jadi pemimpin, dia tak nak. Maka ini orang yang dekat dengan Allah, dia sibuk. Kemudian kata Syekh, orang-orang arif ini, dia kelu lidahnya di hadapan Allah. Melainkan bila mana Allah menghendaki dia bercakap, melaksanakan perintah Allah, maka barulah dia bercakap. Maksudnya apa? Dia redha dengan apa yang Allah beri pada dia. Redha apa pun Allah bagi, redha. Dan dengan nikmat yang banyak kepada Allah, dia kelu untuk, kita katakan, untuk mengatakan sesuatu pun. Terlalu banyak nikmat. Contoh macam, contoh gini. Tuan-tuan jumpa seorang, tuan-tuan bagi dia RM1. Orang miskin lah. Dia pun kata terima kasih. Tuan-tuan ambil lagi bagi RM2 pula. Dia pun kata terima kasih. Tuan-tuan keluar lagi bagi RM10. Dia kata terima kasih. Keluar lagi bagi RM20. Dia mula senyap. Kenapa? Banyaknya. Banyak ni cik. Tuan-tuan keluar lagi duit bagi RM1,000. Dia lagi tergamam. Dia tak boleh cakap lagi terima kasih. Tuan-tuan keluar lagi bagi dia RM10,000. Demikian keadaan orang arif. Keluar dia. Melihat nikmat Allah yang banyak pada dirinya, tak terkata. Maka apa pun berlaku, redha je dia. Kalau saya kata, kalau tuan-tuan buat eksperimen tu pada orang, bila saya katakan kita jumpa seorang, tuan-tuan beri bertalu-talu nikmat, dan satu tempoh orang ni akan keluh, dia tak akan cakap apa. Dia tak boleh lagi nak sebut terima kasih. Tak boleh. Dia tak berterima kasih kan? Bukan tak berterima kasih, kerana dia melihat terlalu banyak kebaikan. Ucapan terima kasih tak mampu disebut. Lidah keluh. Demikian orang arif billah, dia melihat segala nikmat Allah beri pada dia. Sehingga apa pun berlaku, dia no comment.
take kebaikan Allah Ta'ala. Tapi waktu Allah Ta'ala suruh dia bercakap, dia mesti bercakap. Artinya, pada setiap tindakannya, kerana perintah Allah. Bukan lagi kerana kehendak nafsu dia. Bila Allah suruh, maka dia akan buat. Selama ni tuan-tuan, kita kalau buat sesuatu berdasarkan kehendak nafsu. Tuan-tuan nak buat ni, nak buat tu. Berapa benda yang kita buat kerana perintah Allah. Tetapi para arif billah, dia akan buat kerana perintah Allah. Walau sesuka mana. Maka Syekh bagi contoh Nabi Musa. Nabi Musa AS, dia daripada seorang pengembala kambing. Ya, ceritanya panjang kalau kita mulakan daripada zaman di mana Firaun mula bermimpi, ada anak lelaki Bani Israel yang mengunturkan kerajaannya, maka keluar undang-undang bunuh anak lelaki. Lalu Allah selamatkan Musa, dibesarkan dari istana Firaun. Kemudian Musa terlibat dengan konflik, menyelamatkan Bani Israel. Ditumbuk salah seorang pengawal istana sehingga mati. Maka dicari siapa? Maka dikatakan Musa. Maka Musa AS pun melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Sehingga sampai di Madian. Dan di sana dia telah bertemu jodoh dengan anak Nabi Syuaib AS. Dan dia mula sibuk tentang gembala kami, tak fikir lagi Mesir. Buat apa balik Mesir? Di situ Firaun cari dia. Maka sibuk dia di Madian, mengembala kambing selama 10 tahun sebagai mas kahwin. Tapi sampai masa Allah perintah Musa supaya balik semula ke Mesir. Dia ikut nafsu dia tak nak balik. Takkan tuan-tuan nak balik tempat yang orang cari kita. Dia takkan balik. Tapi ini perintah Allah. Maka Musa AS pun diperintahkan. Maka dia pun balik. Bawa kambing dia. Bawa isterinya. Maka sampai di satu tempat. Maka Allah Ta'ala memerintah. Ketika itu Musa kata kepada isterinya, duduk sini, saya nak cari ungu api. Supaya kita dapat memanaskan diri. Ataupun adalah jumpa rumah dekat-dekat, kita boleh minta tumpang. Akhirnya isterinya duduk di situ. Maka Musa bergerak. Ketika itu wahyu diturunkan. Perintah Musa kembali ke Mesir dan jumpa Firaun. Asalnya Musa AS balik Mesir ni nak jumpa keluarga je. Tapi diperintah bukan keluarga, kamu kena jumpa Firaun. Terbayangkan? Kena jumpa Firaun. Yang Firaun tadi sedang cari dia. Dia lari daripada istana Firaun. Ada kesalahan yang Firaun nak dakwa dia. Ya, kenapa Musa bila lari dicari? Sebab Musa hidup dalam istana Firaun. Memang dicari. Firaun tu ketua negara waktu itu. Maka diarahkan. Allah perintah. Lalu Musa AS mula bimbang. Lidahnya tidak fasih untuk bercakap. Apa punca lidah Musa tak fasih bercakap? Ada banyak qi dan qal. Syekh Abdul Qadir pegang pada pandangan pendapat. Waktu Musa kecil, sedang Firaun main dengan Musa, Musa AS tolak mahkota atas kepala Firaun. Tak ada orang lagi berani tanggalkan, melainkan Musa waktu kecil. Maka Firaun terkejut besar. Belum pernah mahkota atas kepala dia jatuh. Belum pernah. Tiba-tiba budak bernama Musa pergi, tolak jatuh. Lalu Firaun murka dan marah. Firaun bukan duka cita, murka. Marah. Firaun kata, barangkali budak ni yang jatuhkan kerajaan aku. Maka Firaun hendak membunuhnya. Seorang mustasyar dia, menteri dia kata, tuanku jangan dulu. Barangkali budak, dia tak sengaja ni. Tak apa, kita uji kecerdikan dia. Kita uji kecerdikannya. Baik tuanku, letak mahkota sini, tuan tu letak bara api. Kita tengok dia ambil mahkota ke tak bara api. Dia ambil bara api. Kalau dia ambil mahkota, artinya pandangannya tajam. Dia mungkin jatuhkan kerajaan tu. Kalau dia ambil bara api, dia memang budak lembab. Maka Musa merangkak, budak. Orang ketakutan ni, budak kecil boleh uji, yang kata budak besar. Takut. Dia takut kerajaan jatuh. Takut kuasa dia jatuh. Maka Jibril AS, bila Musa pergi tengok mahkota cantik berkilat-kilat. Ni bara api panas ada bahang. Musa ke mahkota, Jibril tolak Musa sampai dia pergi ke bara api. Dan dia pun tungak bara api tu. Budak kan, mulut dia dulu. Mulut. Akhirnya, lidahnya ada masalah. Dia mula tidak bercakap lancar. Masa mula-mula sebelum berlaku kejadian tadi, budak ni bercakap banyak. Dia bercakap 70-80 perkataan lancar. Sedangkan budak-budak lain cuma dapat sebut sepatah dua. Macam tu. Dia boleh sebut. Dia macam tak sabar-sabar nak cakap dengan Firaun. Seolah-olahnya. Tapi belum masanya.
Maka Allah uji dengan lidahnya sedikit. Kita katakan ada kekeluhan dia. Dengan sebab bara api. Setengah ulama tidak menerima cerita ini sebab dia anggap Israeliat. Sebagai ulama terima kisah ini sebab nak kisahkan bagaimana Allah ubah balik Musa AS. Daripada mulutnya ataupun percakapannya mula tidak jelas bila dia besar. Sehingga dia menjadi jelas kataannya. Dengan doanya, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya Allah, hilangkan simpulan pada lidahku. Lidah Nabi Musa AS agak berat nak tuturkan setiap satu perkataan. Tentu kalau kita secara umumnya, kalau kita tengok diri kita, kadang-kadang boleh cakap peta, kadang-kadang gagap. Kurang, mungkin kerana kurang maklumat atau kurang biasa bercakap hal itu. Maka ada sedikit. Atau bila kita nak bercakap dengan orang besar ni tuan-tuan, kita dah rakam ni. Sebab apa? Jangan gagap depan dia. Macam tuan-tuan rakam percakapan terima nikah dulu. Aku terima nikahnya, hafal 4 hari. Sebab takut gagap depan Tok Imam. Tok Imam kata, ulang balik, mati kita. Sebab kita nak kekalkan rekod keturunan kita cuma akad nikah sekali. Itu rekod keturunan kita. Ayah kita kata, abah dulu sekali je. Sekali. Lepas tu abang long kata, aku pun sekali je. Kita punya takut. Hafal 3 hari. Aku terimakan nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu. Aku terimakan nikahnya. Pergi kedai makannya, aku terimakan nikahnya. Lupa dia. Sebab apa? Biar jangan gagap. Tuan-tuan tanya orang masuk pidato, dia berlatih sehari berapa jam? Biar jangan gagap. Saya ingat bila saya masuk pidato dulu, saya berkurung dalam bilik, biar jangan gagap. Cakap biar lancar. Jangan tak ingat walaupun satu perkataan. Ni apa ni? Masuk pidato bahasa Arab. Masuk peringkat daerah, okay. Masuk peringkat negeri, oh, dia punya tekanan. Kurung dalam bilik tak nak jumpa orang. Dalam kepala kita ni nampak teksnya. Hari persembahan, hari pertandingan, kita boleh cakap sampai habis. Oh, seronok. Kerana bimbang. Depan kita ni ada orang-orang, bukan sekadar hakimnya, ada orang besarnya. Maka begitu perumpamaan Nabi Musa, dia nak cakap biar lancar. Maka dia berdoa pada Allah, biar tiada perkataan yang gugur ketika nak bercakap. Biar lancar, smooth. Maka apa yang Syekh Abdul Qadir nak beritahu, bila sampai masanya Allah memang suruh kita, Allah akan lengkapkan kita. Bila masanya Allah suruh kita, Allah lengkap. Kerana itu tuan-tuan, bila kita melaksanakan perintah Allah, maka jangan bimbang kekurangan diri kita, Allah akan sempurnakan. Sama ada tuan-tuan fikir tentang rezeki, fikir tentang sekian-sekian, jangan. Allah akan sempurnakan. Bila kita nak dekat dengan Allah, kita nak merhambakan diri pada Allah, jangan fikir nanti rezeki saya macam mana, Allah akan lengkapkan. Kalau kita terpaksa buat kerja lebih besar pada itu, jangan bimbang, teruskan, Allah akan lengkapkan. Demikian maksud kebimbangan rezeki, keyakinan kita pada Allah. Sampai masanya Allah lengkapkan apa yang kita patut perolehi dan apa yang patut kita ada. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.